masalah besar yang dihadapi oleh Malaysia. Persoalan petang ini, apakah dengan pendedahan ini Malaysia bakal muflis? Malaysia bakal muflis. Adakah ini akan berlaku? Dengan pendedahan daripada Malaysia kini, berita yang dilaporkan oleh Malaysia kini, Muhyiddin mengatakan bahwa Malaysia sedang menghadapi masalah keuangan. Muhyiddin ikrar akan mendedahkannya. Kita menantikan apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh Muhyiddin. Dan beliau berkata, beliau berikrar akan mendedahkan perkara ini apabila masanya tiba. Muhyiddin mengatakan beliau akan membocorkan maklumat itu. Dan yang lebih menarik, Muhyiddin mengatakan bahwa pentadbiran BN bergerak macam biasa, tidak akan dapat menjamin masa depan cemerlang ketika negara kita ditinggalkan oleh Vietnam dan Indonesia. Dan menurut Muhyiddin, beliau berjanji akan mendedahkan butiran pada waktu yang sesuai tentang masalah keuangan Malaysia yang besar ini menurutnya. Satu ketika saya akan bocorkan bagaimana kedudukan keuangan kita, kata Muhyiddin Yassin. Sebelum kita teruskan reaksi kita, respon kita, pemerhatian kita petang ini, sila tinggalkan komen Anda. Adakah apa yang dikatakan Muhyiddin tentang kedudukan keuangan ini pada pendapat Anda benar atau sekadar serangan politik kepada Barisan Nasional dan UMNO untuk mengalahkan mereka dalam pilihan raya PRN Negeri Johor yang tidak lama lagi? Atau memang benar Malaysia dalam keadaan keuangan yang tenang atau bakal muflis? Berapa lama lagi kita dapat bertahan, kata Muhyiddin. Beliau akan mendedahkan. Satu masa nanti beliau akan dedahkan, bocorkan kedudukan keuangan negara kita. Yang katanya berapa lama lagi kita dapat bertahan. Berapa lama lagi hasil negara dikutip tiap-tiap tahun. Cukup bayar gaji dan pembangunan negara atau tidak? Berapa uang tabung pensiun yang banyak itu menurut Muhyiddin? Beliau katakan, saya cakap setakat itu sahaja. Saya faham situasi negara tak semulek digambarkan, kata Muhyiddin. Ini cabaran paling besar di peringkat negara, kata Muhyiddin. Pada pendapat saya, oleh kerana Muhyiddin sebelum ini pernah menjadi Perdana Menteri, walaupun sebentar, sekejap, dan menjadi rekod dalam Malaysia, Perdana Menteri paling singkat di Malaysia, tetapi saya percaya, beliau walaupun singkat, beliau mengetahui selok-belok keuangan Malaysia. Dan mungkinkah ini adalah penyebabnya Muhyiddin tidak setuju langsung KWSP dikeluarkan one of 10,000? Adakah ini adalah sebabnya? Adakah Malaysia benar-benar dalam keadaan kritikal keuangan dan hampir muflis? Kita tunggu pendedahan daripada Muhyiddin Yassin. Betulkah Malaysia hanya dapat bertahan sekejap lagi? Berapa lama lagi negara kita dapat mengutip cukai cukup untuk membayar gaji dan pembangunan negara? Dan adakah seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin ini, saya faham situasi negara tidak semolek digambarkan. Apa maksud semolek? Seindah yang digambarkan. Jadi, apa pendapat Anda tentang isu pada kali ini? Adakah Muhyiddin akan mendedahkan, membocorkan maklumat ini dalam masa yang terdekat? Malaysia menghadapi keuangan, Muhyiddin ikrar akan dedahkan. Sebelum kita berpisah, Anda tinggalkan komen Anda. Apakah yang sebenarnya Muhyiddin mau lakukan? Adakah beliau berani membocorkan masalah keuangan itu? Ataupun ini sekadar serangan politik dalam PRN Johor untuk Barisan Nasional dan UMNO? Ataupun adakah ini hanya untuk semata-mata polemik semata-mata? Pada pendapat Anda, sila tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Menjelang PRN Johor, pendedahan demi pendedahan telah dibuat. Pendedahan lebih panas, dan lebih panas. Terbaru, sebelum ini, Muhyiddin Yassin telah membongkar sikap dan perbuatan Zahid dan Najib Tun Razak ketika mereka berjumpa dengan Muhyiddin ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Dan mereka mahu dikatakan oleh Muhyiddin
Mereka mau supaya Muhyiddin tolong case mahkamah mereka. Itu yang dibongkar Muhyiddin beberapa hari yang lepas. Tapi yang lebih panas hari ini. Tapi sebelum itu, sila tinggalkan komen Anda dahulu berkenan dengan pendedahan pertama oleh Muhyiddin Yassin berkaitan dengan tindakan Zahid Hamidi dan Najib Razak meminta pertolongan Muhyiddin untuk campur tangan kes mahkamah mereka. Menurut Muhyiddin, Zahid Hamidi membawa file bertimbun dan telah disaksikan menurut laporan media, disaksikan juga oleh Hadi Awang ketika Zahid Hamidi berjumpa dengan Muhyiddin untuk meminta pertolongan bagi kes mahkamahnya. Begitu juga dengan Najib Razak ketika berjumpa dengan Muhyiddin supaya Gopal Sriram disingkirkan daripada menjadi pendakwa rakyat dalam kes Najib. Tapi hari ini, kes yang lebih mengejutkan kita, lebih panas lagi apabila Muhyiddin Yassin mendedahkan. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu paling hangat pagi ini diterima daripada Info Rakyat. Ditulis di sana adalah perbicaraan 1MDB akhirnya bermula di Amerika Serikat. Dan menurut tulisan ini, mereka katakan bahwa di dalam banyak-banyak perkara, jenayah dan kecurangan yang berlaku di 1MDB telah menjatuhkan maruah Malaysia dan memalukan negara. Ada dua perkara yang membabikan pelaku 1MDB berlaku hari ini. Satu di selatan tanah air dan satu lagi di Amerika Serikat. Saya nak sebut apa yang berlaku di Amerika sahaja. Setelah sekian lama Jabatan Keadilan DOJ mengambil beberapa tindakan sivil dan merampas harta bagi membolehkan penjenayah 1MDB tidak boleh beraya dengan hasil jenayah mereka, hari ini Roger Ng, pegawai pelaburan Goldman Sachs, bank yang membantu 1MDB mendapatkan pembiayaan, akhirnya didakwa bersubhat dengan penyangak-penyangak wang MDB untuk menipu dan melakukan jenayah-jenayah lain. Ini melibatkan sehingga jumlah US dollar 2,3 bilion. Ini kalau dalam nilai bentuk wang ringgit Malaysia, tidak tahu kita berapa. Persoalan pada petang ini, pagi hari ini adalah ada tiga. Pertama, adakah ini akan menjadi puncak Barisan Nasional UMNO kalah di PRN Johor karena kes ini sudah mulai dibicarakan di Amerika Serikat. Yang kedua, betullah seperti yang dikatakan oleh Hakim Mahkamah Rayuan bahwa kes ini telah menjatuhkan maruah dan memalukan negara kita. Manakan tidak, seluruh dunia melihat, mendengar dan mengetahui, dan paling memalukan kita di Amerika Serikat sendiri dibicarakan kes 1MDB ini. Perkara ketiga, mana penyokong-penyokong Najib yang selama ini kanonnya Najib itu difitnah dan sebagainya. Kalau sudah dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Persekutuan, sudah dibicarakan di Amerika Serikat, ini bermaksud memang ada case. Memang ada case, sebab Amerika pun bicarakannya. Jadi sekarang, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu pada kali ini. Kamu boleh nampak isu di dalam tajuk yang saya sertakan di sini, perbicaraan 1MDB akhirnya bermula di Amerika Serikat. Persoalan yang harus Anda jawab, adakah ini juga fitnah untuk Najib? Adakah ini juga fitnah untuk 1MDB? Dan adakah ini juga konspirasi politik? Anda jawab, kita jumpa lagi. Bye-bye.